Ada viewer. Okay, tunggu dalam beberapa orang lagi yang akan masuk untuk kita start sesi seminar sawit online kita di musim PKP ni. Okay. Okay, kita rasa kita boleh start sekarang. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Ramadan kepada semua yang beragama Islam. So petang ni kita akan berkongsi sedikit maklumat dekat platform FB Live di Facebook FGW Agri Services yang Berhad. So bagi yang watching tu boleh share dan tekan butang like. Okay. Suara clear ya? Okay. So hari ni seperti yang kita maklumkan pada pihak tuan sekalian yang terdiri daripada planters, kebun kecil, researcher juga dan pemegal passion. So hari ni kita akan bercerita berkaitan dengan kawalan perosak tikus. Lebih fokus kita kepada kawalan secara bersepadu yang dijalankan di kawasan tanaman sawit lah. Okey? Rajin kerja. Okey. Okey, pada petang ni saya akan berkongsi beberapa maklumat berkaitan dengan biologi dan spesies-spesies tikus yang ada dekat Malaysia ni. And then lepas tu kita akan tengok juga lah simptom-simptom dan serangan tikus pada pokok sawit. Kadang-kadang ada terkeliru ni. Serangan tikus kan sebenarnya serangan perosak lain. So hari ni kita akan merungkai misteri tu. Okey, dan seterusnya kita akan tengok dari segi kesan terhadap ekonomi lah, kepentingan ekonomi, losses atau kerugian yang disebabkan oleh tikus ni kepada industri sawit secara keseluruhannya. Dan yang paling penting sekali, rasa yang paling ramai sekali orang nak tahu ya adalah kaedah kawalan lah. Kaedah kawalan secara bersepadu tu. Yang kita masukkan secara bersepadu tu. Dan juga dalam masa tu kita akan selit-selitkan jugalah dengan pengalaman kita semasa menjalankan kawalan dan juga kita menjalankan lawatan-lawatan ke ladang-ladang yang terjejas akibat daripada serangan tikus. Kadang-kadang orang panggil cik T kan, tikus kan. Okey. Dan maklumat daripada admin kita, sembang santai kita petang ni, 10 komen ataupun soalan terbaik akan mendapat cenderahati daripada pihak FGW Agri Services. Okey, dan silakanlah tekan butang share dan komen. Terima kasih Cik Anwar daripada Pekra. Sementara tu saya akan baca juga komen yang diberikan oleh netizen ya. Okey.
Okay. So sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu lah. Nama saya Muhammad Rozmi daripada Unit Teknikal dan Pengembangan Perniagaan FGV Agri Services. Saya di Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur. Sebarang pertanyaan boleh direct kepada FB kita supaya kita dapat sharing bersama-sama lah. Okay, di layar sekarang ni adalah nombor telefon saya. Kalau siapa-siapa yang nak call ataupun WhatsApp, boleh silakan. Ataupun email saya ke mrozmi.n@fgvholdings.com. Okay, so kita pergi terus kepada agenda kita pada pagi ni. Petang ni lah, belah-belah puasa ni tersasa sikit. Okay, sebenarnya tikus ni di Malaysia ni ada banyak spesies yang ada di Malaysia lah sebenarnya. Tapi yang kita akan fokus pada petang ni adalah spesies-spesies yang dominan ataupun yang memberi impak kepada industri sawit kita. Seperti yang kita sedia maklum, kalau kita tanya peladang ataupun pengusaha-pengusaha ladang sawit, ada ladang yang tak ada tikus sebenarnya. Semua ada tikus. Cuma populasi dia dan kawalan yang kita buat tu melebihi tak paras kritikal. Paras kritikal biasanya 5% serangan tu adalah paras kritikal, melebihi tak daripada serangan paras kritikal, baru kita akan anggapkan dia sebagai perosak lah. Kalau tak, kita just maintain di bawah paras kritikal. So tuan-tuan saya share sikit slide ni. Okay, Ratus Steamanicus, nama dia Ratus Steamanicus. Ratus Steamanicus ni sebenarnya tikus yang dominan di semenanjung Malaysia, ataupun bahasa Melayu dia kita panggil tikus lupa. Saiz dia kecil, dalam 130 gram. Makan sikit je, 4.3 gram ni satu hari. Tapi tuan-tuan bayangkan kalau satu ekor mungkinlah 4.3 gram. Tapi biasanya kawasan-kawasan yang mempunyai serangan yang tinggi, populasi yang tinggi, serangan tikus ni boleh populasi tikus ni boleh pergi sehingga 300 ke 400 ekor satu hektar. Dan serangan yang paling tinggi kita pernah jumpa semasa menjalankan lawatan tim nasihat kita, boleh pergi sehingga 60% serangan. 60%. Bayangkan perosakan yang berlaku dan kehilangan hasil yang berlaku disebabkan oleh serangan tikus. Okay, seterusnya kita ada ratus-ratus dadai. Ratus-ratus dadai ni ataupun dipanggil house rat, tikus rumah. Saiz dia compare to Steamanicus tadi, saiz lebih besar, 250 gram lah, 90 ke 250 gram. Sangat aktif memakan mesokap tikus dan mesokap sawit mencapai 10 gram satu hari. Okay? Jadi kalau spesies ni, kalau kita biarkan secara berluasa, serangan yang serius akan berlaku dan populasi dia boleh mencapai ke tahap yang kritikal dalam masa yang singkat saja. Okay? Seterusnya, kita ada juga kita panggil Ratus Argentiventa atau tikus sawah. Tikus sawah ni biasanya dia ada di kawasan sawah padi lah, tapi kita jumpa di kawasan-kawasan biasanya di selatan tanah air lah, di Johor, Selatan Pahang. Kita jumpa Ratus Argentiventa ni. Dan apa yang menarik ni, Ratus Argentiventa ni, dia punya mamik dia ataupun bahasa biasa kita panggil kantong susu dia 6 pasang. 6 pasang. Maksud tuan-tuan tengok ni 3 tambah 3 ni maksudnya 3 pasang
nipple dia di atas dan 3 pasang di bawah lah. Maksudnya keadaan yang paling kondusif lah, kondusif, cukup makanan, cukup tempat perlindungan, cukup air. Maksimum boleh pergi sehingga 12 ekor lah, tapi jarang berlaku 12 ekor tu. Tapi kalau tengok potensi pembiakan ni sangat tinggi lah. Dan kalau kita tengok balik pada Ratu Stegomanicus tadi, Ratu Stegomanicus ni paling mudah nak kenal ada bahagian dorsal, bawah dada dia tu warna putih. Itu yang paling common sekali yang kita jumpa. Terutamanya peladang-peladang di Semenanjung ni biasanya dah lepas musim menabur racun tikus tu, jumpa tikus yang mati kan. Kadang-kadang kita tengok pakai tikus tu, kita boleh tengok lah ini siapa. Next kita ada juga Sundamis mauneri. Ni tikus yang kita jumpa secara tidak sengaja di Sampadi di Sarawak. Saiz dia besar 350 gram. 350 gram. Dia punya kantung susu dia ada 4 pasang. 4 pasang maksudnya ada 8 lah. Dan makan lebih kurang dalam 10 gram hari. Dan kepelbagaian biodiversiti tikus ni kadang-kadang menyungkarkan pihak ladang ataupun kebun untuk mengawal dia, sebab saiz yang berbeza memerlukan kaedah kawalan yang berbeza. Maksudnya kalau saiz besar, kalau kita tabur racun tikus dengan jumlah yang sedikit, ini tak bercukupi lah. Sepatutnya kita kena tabur dalam 2 pusingan atau 3 pusingan. Kalau spesies yang besar tu, dia perlukan racun yang lebih banyak lah, pusingan yang bercukupi dan selemasa yang betul lah. Okay. Terima kasih Aiman. Okay, next tuan-tuan, ini tikus yang paling besar kita jumpa lah. Nama dia Pandicota indica, berasal daripada benua India, naik ke Bangladesh, turun ke Myanmar, turun lagi ke Thailand. Dan spesies Pandicota indica ni ataupun Bandicot rex ni biasanya kita jumpa di Felda Cuping di Perlis. Okey. Saiz dia boleh mencapai 700 gram ke 1000 gram lah. Kalau macam dalam gambar ni lebih kurang 600 gram. 600 gram. Ini juvenile lah, juvenile. Muda lagi ni, maksudnya yang bujang lah. Okey, yang belakang ni kalau dalam perasan adalah Ratu Stegomanicus jantan dewasa lah. Walaupun jantan dewasa masih lagi kecil lah compare to Bandicot rex ni ataupun Pandicota indica ni. Okey. Yang menarik semasa kita buat kajian di Tuping tu, tim kita ke sana, tikus Pandicota ni dia suka ataupun prefer makan buah muda lah. Apabila kita buat kajian populasi, kita tangkap dia, rupanya apa yang menarik dia pada buah muda tu adalah kernel yang lembut dan manis kat dalam tu adalah menjadi pilihan dia. Okey. Dan Bandicot rex ni dia disebabkan oleh badan dia yang besar, dia perlu makan banyak buah muda sehari. Okay. Okay, next kita tengok dari segi pembiakannya. Okay, pembiakannya secara umumnya tikus ni setiap 3 bulan dia akan beranak. Okey, 3 bulan. Maksudnya dalam masa setahun tu, kalau kita buat kuarter lah, setiap kuarter lah ada 4 kuarter, 4 kali dia beranak lah. Dan sekali dia beranak, biasanya dia bergantung pada spesies lah. Dan kita ambil average lah, lebih kurang dalam 4 hingga 6 ekor. Tu, sekali dia beranak lah. Bila makanan cukup, ataupun sumber-sumber pembiakan lain yang cukup, populasi dia tu akan terlalu banyak di kawasan tu, dan akan berlaku pelimpahan populasi yang sangat tinggi. Dan masa ni lah
Kalau pokok kita masih rendah kan, biasanya daripada pantauan kita semasa menjalankan audit ND kan, pokok-pokok yang berusia 6 tahun ke bawah lah, 6 tahun berhasil dan ke bawah yang masih rendah, terdedah untuk diserang oleh tikus-tikus ni. Okey? Dan tuan-tuan apa namanya tikus ni, kalau soalan tikus cemas lah saya bagi petang ni kan, agak-agak berapa bulan dia mengandung. Biasa kalau manusia 9 bulan kan. Okey. Kalau tikus ni dia akan mengandung lebih kurang average dia dalam 21 hari saja tuan-tuan. 21 hari saja. Okey. Dan biasanya dia tak hidup lama lah dalam masa setahun. Tapi populasi dia sangat tinggi. Dalam masa setahun tu, kalau tengok slide ni, daripada 2 ekor saja, masa setahun, kita boleh kira lah yang kecil-kecil ni. Berapa ekor ada kat ladang kita lah. Okey. Okey. Jadi, saya nak share juga kat sini, tuan-tuan ini yang kita buat kajian pada buah muda lah, pada buah muda yang mana tikus makan kendal ataupun isi rong yang lembut kat dalam tu. Okay, kalau anda tengok kalau tikus bandikota tadi, bandicot rex tu, okay, dia akan untuk kenyang dia perlu makan lebih kurang dalam 80 gram kena satu hari. Okay, dan jika berat kena berkenaan dalam 0.4 gram untuk kenyang dia perlu makan 200 biji buah muda sehari. Itu bandicota lah. Dia lambat lagi. Kalau ladang tuan-tuan di Johor lambat lagi lah. Dia sekarang ni ada, kita jumpa dekat Perlis untuk sawit. Dan padi kawasan padi kita juga ada menjalankan lawatan di kawasan-kawasan padi. Di kawasan-kawasan padi di Kedah dan Pulau Pinang, kita pun dah jumpa juga tikus bandicota di sawah padi juga. Okay. Tapi kita nak fokus kat sini adalah Rattus Thermanicus lah. Sebab dalam tuan-tuan, memang secara umumnya, generally memang senang kita jumpa bandicota ni. Rattus Thermanicus ni. Dia makan sikit je, 8 gram sehari. Okay. Tapi disebabkan oleh kena tu, ataupun sirun tu kecil, so dia perlukan makan lebih kurang dalam 20 biji buah muda satu hari buah muda satu hari. Jadi kalau bayangkan kalau seekor ada makan 20, kalau ada 200 ekor, dah berapa banyak buah kita yang dimakan sebelum dia masak dan juga kita tuai. Dan berapa banyak kerugian lah, sebab biasanya kalau pokok kecil ni, apa yang dia sangat penting kan adalah berat tandan tu, BTS. Berat tandan tu. Okey. Kalau serangan yang serius pada buah tandan yang average berat dia lebih kurang dalam 20 kilo okay. Serangan yang serius boleh menyebabkan kehilangan sehingga 10% daripada berat tandan tadi. Okey. Jadi tuan-tuan bayangkanlah berapa banyak pokok-pokok kecil kita rugi disebabkan oleh serangan tikus yang biasanya mereka lihat adalah satu serangan yang biasa-biasa saja pada awalnya. Okay? Tapi kalau dikira dari segi kehilangan hasil tu, sebenarnya investment yang dia perlukan untuk membeli racun tikus tu adalah lebih rendah lagi kos dia daripada kerugian yang hilang disebabkan oleh serangan tikus yang serius tadi. Okey. Okey, Cik Wan. Cik Wan Halil, terima kasih. Okey. Seterusnya, kita biasa tengok tupai lah, tuan-tuan. Tupai ni biasanya kat ladang kita adalah haiwan yang kita panggil yang datang dan jadi kesan yang bagi signifikan kepada sawit kita. Tetapi daripada kajian kita juga,
yang digelar oleh tim kita. Gambar ni kita ambil pada tahun 2017 dulu di Sarawak. Dan kita dapati tupai juga makan, gambar ni 18 SG lah. Okey, dia makan juga mesokap. Kalau nak tengok, ada mesokap dan juga kalau tengok kat sini, tupai ni dia akan makan buah muda lah. Daripada gambar yang kita ambil ni, gambar postmortem lah yang kita ambil ni, dia makan buah muda lah. Dia makan buah yang masak. Buah yang masak. Walaupun serangan tupai ni jarang-jarang berlaku. Daripada pemerhatian kita, dia berlaku di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan hutan, dan juga serangan dia rendah. Tetapi satu lagi problem ataupun masalah yang diberikan oleh tupai ini adalah dia mengganggu proses pengumpanan kita. Maksud saya, di kawasan-kawasan yang mempunyai populasi tupai yang tinggi lah, terutama di kawasan-kawasan berhampiran dengan sempadan hutan, taman negara, kebun-kebun, biasanya tupai ni akan mengambil racun tikus yang kita tabur tu. Biasanya kita akan tabur racun tikus pada waktu siang lah. Sebab tikus akan keluar pada waktu malam. Nocturnal keluar pada waktu malam. Tapi tupai ni, dia keluar pada waktu siang dan dia akan ambil racun tikus ni dan bawa ke tempat lain lah. Dengan populasi yang tinggi dan juga populasi tupai yang tinggi dan juga populasi tikus yang tinggi, hadiran tupai ini sangat mengganggu kita dalam mendapatkan kesan yang terkesan terhadap pengumpanan yang kita jalankan lah untuk pengawalan tikus tadi. Okay. Okay. Seterusnya kita tengok pada simptom serangan lah. Saya suka untuk nyatakan tikus ni adalah perosak sepanjang hayat pokok sawit. Daripada pokok tu dekat kawasan nursery, kita bela dia daripada kecil, semai biji benih dia pun dah kena serang, pindah ke ladang tanam semula, itu pun kena serang juga. Macam tuan-tuan tengok gambar yang dekat slide ni. Dan apabila berhasil, sehinggalah pokok itu kita tebang, umur 25 tahun pun akan berlaku serangan juga pada pokok sawit ni. Saya kata perosak sepanjang hayat pokok sawit lah. Kalau populasi dia lebih daripada paras kritikal, dia akan menyebabkan serangan yang serius lah. Dan kalau tuan-tuan tengok dekat kawasan tanam semula yang tidak menjalankan pengumpanan racun tikus sebelum menanam pokok tu, kesan-kesan seperti ini kita boleh jumpa lah. Okay. Biasanya dia akan makan pada lower front, lepas bawah ni, lower front. Kadang-kadang dia gigit saja, habis. Okay. Tapi bukan dia tak nak makan, perlu masa dia makan. Sebab kalau makanan lain tak ada, dia akan fokus pada umbut pokok muda dan dia akan makan sampai pokok matilah. Okey. Dan daripada data yang kita dapat, tikus ni dia ranking nombor 4 apabila dia serang pokok sawit, dia akan menyebabkan kerosakan dan seterusnya boleh menyebabkan kematian pokok. Okay. Yang pertama, gajah lah. Gajah. Yang kedua, babi hutan. Okay. Boleh menyebabkan kematian pada pokok sawit. Okay. Landak juga mati juga pokok sawit. Okay. Dan juga tikus lah boleh menyebabkan kematian dan kerugian pasti ditanggung oleh pekebun dengan kita buat tanam semula lah ataupun kita sulam. Istilah tu sulam pokok yang mati tadi. Okey. Okey. So kita tengok apabila dah berhasil pun, kalau tengok buah muda, buah muda, bunga jantan, bunga jantan, suara okey ke?
Suara okey ke? Saya dapat feedback yang macam bunyi stuck kan. Okay, siapa ada nak komen boleh komen kalau suara okey nanti beritahu lah. Saya takut nanti saya cakap seorang kan, walaupun dekatnya memang cakap seorang kan, tapi takut orang tak dapat mesej tu. Okey, so simptom serangan biasanya kalau populasi tikus yang tinggi, dia akan serang pada bunga jantan, bunga betina. Okey, thank you Zeti suara TikTok walaupun okey, bunga jantan, bunga betina dan juga buah mengkal lah, buah muda semua dia akan makan. Okey, dan tuan-tuan kenapa biasanya tikus ni makan buah ataupun bunga jantan lah. Kita tengok kan, bunga jantan tak ada pun dari segi makanan yang menarik kat situ. Sebenarnya kita tak tahu kan, dalam bunga jantan tu sebenarnya ada weevil kita panggil, ataupun Elaedobius cameronicus lah, ataupun kita panggil kumbang ataupun bubuk penebungaan. Dia akan bertelur dan dia akan, anak dia larva tadi akan duduk dalam bunga jantan tadi. So tikus ni dia nak berubah diet je lah. Dia biasa makan buah muda, dia masih makan buah yang masak, dia juga nak sumber protein. So dia akan cari sumber-sumber protein yang mudah seperti larva tadi. Okey, dia akan cari larva tadi dan makanlah, dan seterusnya akan menyebabkan populasi kumbang penebungaan ataupun populasi Elaedobius cameronicus kita tadi akan berkurangan dan menyebabkan pembentukan buah kita. Dan fruitlet kita akan terjejas lah. Mungkin di kawasan tanah mineral ini bukan satu masalah, tapi di kawasan-kawasan yang tanah gambut di mana memang populasi weevil memang dah kurang, itu akan jadi isu. Itu akan jadi isu lah. Okay. Ini saya pinjam sikit gambar bos saya lama Cik Syam edit sikit. Okey, kalau kita tengok ini serangan pada buah muda yang disebabkan oleh Bandicoota indica tadi, dicubing polis. Kalau kita tengok semua keliling kan. Kalau macam ni nak hantar ke kilang pun agak-agak berapalah berat yang nak ambil berapalah berat dan yang selamat yang boleh kita jual lah. Kita tengok ini populasi yang tinggi lah ni. Jadi sebelum berlaku serangan macam ni, kawalan-kawalan secara berterusan lah, kita nak supaya apa namanya, hello Pak Andri. Pak Andri daripada Indonesia pun ada join live kita pada petang ni. Selamat juga Pak Andri di sana. Okey. Ini beberapa lagi gambar-gambar lah. Selain daripada serangan pada tandan sawit tadi, kita juga tengok kesan-kesan laluan dia lah, kita panggil baros, lubang dia ataupun laluan dia, lorong tikus. Itu istilah lorong tikus tu. Sebab tu kalau kawasan-kawasan ladang yang semak dengan vegetatif yang kita tak perlukan, anak-anak kayu tu, sebenarnya di bawah tu ada terowong-terowong sulit kalau tengok kat sini lah, yang dijadikan tempat laluan tikus untuk akses kepada pokok kita. Jadi kawasan-kawasan yang semak samun yang bukan vegetatif ataupun rumput-rumput lembut yang kita nak, kalau boleh kita hapuskan. Sebab kawasan-kawasan semak biasanya tikus akan jadikan laluan kenderaan untuk dilalu, dan juga selain daripada itu dia akan jadikan tempat itu sebagai tempat persembunyian. Okay. Ini yang saya masukkan tadi pollinator weevil tadi, larva ni. Sebenarnya saiz dia kecil Kalau kita tengok mata pen tu, itulah saiz dia, kecil saja. Ini gambar ni dari zoom lah. Okay. Dan populasi dia sangat penting di kawasan-kawasan tanah gambut untuk kita nak mendapat fruitlet ataupun fruit set yang baik lah. Okay. Next kita akan sentuh berkaitan dengan kepentingan ekonomi lah. Kalau kita tengok
spesies tikus dia sangat bergantung kepada saiz dia. Semakin besar saiz tikus tu, semakin banyak ataupun semakin tinggi kerosakan yang mereka akan akan buatlah. Kalau kau tengok ratus termometer saya, wah sokat masak dia perlukan 4.3 gram sehari. Okey. Sehingga kalau kau tengok ratus centimeter dia boleh pergi sehingga 12 gram satu hari seekor. Itu sebab kalau kawasan-kawasan serius, pengawalan secara bersepadu ni penting. Sebab itulah saya selalu tekankan kepada pokok-pokok kecil, pengurus-pengurus ladang, supaya selain daripada mereka buat kawalan tabur racun tikus setiap tahun tu, kita juga galakkan untuk pasang perangkap tikus. Bukan nak tangkap tikus nak gunakan perangkap tu. Sebenarnya kita nak cerap lah. Kita nak tahu apakah spesies yang ada kat ladang kita. Okey? Okey Pak Andri, insyaAllah saya akan share dengan Pak Andri nanti ya. Okey, terima kasih. Jadi, kalau kita tahu spesies tu, jadi kawalan yang lebih baik dan kita ada planning untuk kita buat secara lebih berkesan lah. Okay? Selain daripada direct dari segi berat tandan juga, kerugian yang utama yang ditanggung oleh pihak, utamanya pihak kilang lah, pihak mil adalah kadar perahan kita akan jadi rendah lah, OER kita. Sebab tikus ni adalah kita panggil penggerik yang terbaik lah. Dia akan ambil buah yang paling mempunyai minyak yang paling tinggi, perahan dia untuk dimakan. So, serangan-serangan yang serius ni akan menyebabkan kadar perahan kita yang kita dapat kurang dan seterusnya akan menjejaskan income kita pada terutamanya pihak kilang lah, yang memproses untuk mendapatkan minyak tadi. Okey, terima kasih Cik Najib kerana share. Mohon share lagi yang belum share, kita share. Kita sama-sama berkongsi ilmu pada petang ni, bulan puasa ni kan. Petang tak tahu nak buat apa. Alhamdulillah hari ni hari pekerja lah, saya lupa nak wish tadi. Selamat hari pekerja lah, dan saya percaya semua orang ramai yang dalam sini adalah pekerja juga. Kepada bos juga, selamat hari pekerja juga. Okay, next. Kalau kita tengok daripada slide ni, slide ni kajian ni lama juga tapi masih lagi signifikan. Kalau kita tengok kita boleh relatekan serangan tikus ni, damage dia dengan populasi dia. Sebab itulah ada orang cakap kalau serangan kalau dia tak tabur racun tikus pun serangan dia kurang. Memanglah sebab memang tikus tu kurang di kawasan tu. Contoh kalau tengok yang mula-mula ni. Kalau serangan kurang daripada 5%, tikus Cik Zul ni nanti kita akan pergi kepada bahagian bancian. Bancian nanti kita akan pergi. Okay? Nanti admin saya akan pick up soalan-soalan yang ada kat sini yang mungkin saya tak sempat jawab. Nanti kita akan PM direct kepada orang yang tanya itulah. Okay? Okay. Populasi tikus yang kurang daripada 100 ekor, 1 hektar, biasanya serangan dia rendah lah. Serangan dia kurang daripada 5%. Jadi kalau tabur satu pusingan dengan racun tikus pun, okey, tak ada masalah. Tapi, mungkin tahun tu je. Sebab populasi tikus ni, dia bukan benda yang kita panggil tenang, ya. Dia pembiakan dia kan, ada terus dengan masa lah. Ya. Semakin lama masa tu, semakin tinggilah populasi dia kalau tiada kawalan artificial yang kita buat. Kawalan secara ilmiah ni adalah macam banjir kan. Banjir, macam ada kawasan tu terbakar, kurangnya populasi tikus. Tapi kalau kita nak kawalan yang lebih
Mantap lagi kita kena buat kawalan secara bersepadu, iaitu kawalan kimia dan juga kita integrasikan dengan kawalan menggunakan bunuh pungut jelapang mana kita akan sentuh. Okey. So, tuan-tuan tengok kat sini kalau serangan yang tinggi seperti ada satu ladang yang saya pergi kat selatan tanah air lah. Serangan dia 50%. Kita banci pokok. Kita banci pokok. Pokok dia lebih kurang dalam tak silap dalam 7 ke 8 tahun dah masa tu. Buah dia tengah banyak. Kita banci pokok dalam bentuk blok 10 kali 10. 10 baris kali 10 baris. Total dia ada 100 baris. Dalam satu baris tu ada 63 pokok kena serang lah. Serangan baru, fresh damage kita panggil. So, kita boleh estimatekan serangan secara terus lah. Maksudnya 63% serangan dia. 63% lebih daripada 50%. Populasi tikus di kawasan tu akan senang-senang boleh dapat lebih kurang 500 ekor tikus 1 hektar. So, sangat tinggi Bayangkan tuan-tuan, kalau 500 ekor tikus 1 hektar, berapa singgah racun tikus yang kita nak gunakan untuk kita nak tabur. That's why kalau mengawal racun tikus, mengawal tikus ni, kita tak boleh kawal sekali je. Lepas tu kita biar 5 tahun atau 4 tahun baru nak kawal balik. Sebab benda ni benda hidup dia membiak. That's why kita kena kawal setiap tahun dengan kadar yang betul, dan kita akan maintain dia punya populasi tu di bawah paras minimum. Jadi kerugian kita dapat kawal dan juga kos upah, kos bahan untuk membeli dapat kurangkan lah dari segi pengawalan kos tadi. Okay. Tadi dari segi ekonomi lah, ekonomi dan losses kan, populasi tikus. So next kita akan pergi kepada jenis-jenis racun tikus lah. Tuan-tuan, saya rasa yang yang mengikuti siaran langsung kita pada petang ni biasa pakai ni lah biasa pakai racun tikus lah. Okay, saya tengok Cik Yusof Hashim, saiz dan jenis tikus berada kepada damage. Ya betul Cik Yusof. Okay. Sebab macam data yang saya tunjuk tadi, semakin besar tikus tu, semakin banyak makanan yang diperlukan dan semakin tinggilah serangan yang akan buat pada buah. Dan serangan tu bergantung kepada usia pokok juga. Kalau pokok tu rendah, biasanya immature ataupun yang mature lah, yang mature ni 8 tahun ke bawah, dia akan serang pada buah muda dan juga pada buah yang dah masak. Okay. So kita berbalik kepada racun tikus ni. Racun tikus yang digunakan di industri plantation ni sekarang ni adalah racun tikus jenis anticoagulant lah. Racun tikus ada banyak. Ada dekat urban di panggil pest control punya racun lah. Racun tikus jenis acute rodenticide pun ada. Tapi yang paling baik untuk awal racun tikus ni adalah kita gunakan racun tikus anticoagulant chronic anticoagulant. So saya akan terangkan lah. So apa yang berlaku biasanya anticoagulant rodenticide ni, ciri-ciri dia biasanya dia akan, kalau tengok kat sini lah, tak ada teknikal lah, dia kata inhibit vitamin K. Okay, dan menyebabkan darah tu tidak akan membeku lah. Okay. Cara yang mudah maksudnya, apabila tikus makan racun tikus tadi, dia akan mengalami pendarahan dalaman dan darah tadi akan sentiasa mengalir, dia akan mengalami bleeding yang serius dan dia akan mati lah. Dan satu lagi ciri-ciri racun anticoagulant ni, dia delay symptom. Maksud delay symptom, racun delay symptom ni biasanya dia akan mengambil masa yang beberapa ketika untuk mati. Okay. Contoh butik ataupun racun tikus keluaran FGV lah, nama dia butik lah. Butik stand for bunuh tikus. Kita ada dua butik S dengan butik G2. Okay, nanti kita akan pergi selepas ni lah. Kalau tengok racun-racun biasanya second generation dia lebih cepat tindakan dia. Biasanya dalam masa 4 hari ke 5 hari kesan tu dah nampak. Okay, tapi racun-racun yang first generation dia ambil masa 5 hari ke 10 hari, operasi dalam 7 hari.
biasanya soalan cepat-cepat masuk saya suka tanya kepada penonton-penonton ataupun biasa kita bagi seminar kan. Tuan-tuan nak tikus mati cepat ke mati lambat? Ramai orang jawab nak suruh mati cepat ni. Okey. Sebenarnya ada keburukan je lah tikus mati cepat ni. Makan racun tikus dalam masa 3 minit terus mati. Ada racun tu. Ada racun tu, nama dia zinc phosphide. Idea zinc phosphide lah, tuan-tuan boleh search. Zinc phosphide dia adalah acute rodenticide, mana tikus makan within 3 minutes akan mengalami bleeding, darah hidung keluar ke mulut, mati. Tak ada masalah, mati. Tapi masalah dia kalau tikus ada 200 ekor dekat ladang kita, first day 50 ekor saja makan racun tikus. Tikus ni dia punya kecurigaan dia tinggi. Di mana kalau dia perasan itu racun dia akan menjauhi. Dia akan menjauhi racun. Jadi apa yang berlaku seterusnya, dia akan develop big shyness. Dipanggil tikus itu tahu apa yang diberi kepada diri mereka itu adalah umpan. So dia tidak akan makan lagi. So dalam 200 ekor tikus tadi tu yang mati 50 ekor je. So 200 ekor lagi tu dia akan pergi kat bangkai tikus tu, dia akan hidup, dia akan bawa racun tu, dia akan pergi. Biasa tikus ni akan kencing, ada signal tu bahaya, so dia akan menjauhi racun tu. Itu sebab racun-racun antikoagulan ni sangat berkesan untuk mengawal racun tikus dalam kawasan populasi tinggi di ladang ni. Okay? So ada 2 generasi lah. Generasi ni pecahan dia. Kalau detail, siapa-siapa ahli kimia atau pembelajar psikologi boleh PM saya lah kalau nak tahu kan. So ada first generation, second generation. Secara umumnya racun-racun second generation ni dia boleh menyebabkan keracunan sekunder. Racunan sekunder maksudnya apabila tikus tu makan racun, tikus tadi akan mati dan non-target ataupun haiwan bukan sasaran kita seperti burung punggung ataupun haiwan-haiwan ternakan lain makan atau haiwan liar makan bangkai tikus ataupun tikus yang dah mengalami keracunan tadi, mereka juga akan mengalami keracunan juga, keracunan sekunder. Dan biasanya racun-racun daripada second generation yang ada Prodephagum, Promodylon, Chlorpromazine, biasanya racun-racun ni kita akan gunakan di kawasan-kawasan yang tiada burung lapang lah, ataupun kawasan-kawasan yang mempunyai serangan tikus populasinya terlalu tinggi, dan kita gunakan dia untuk menurunkan populasi di bawah bahan kritikal, dan maintenance dia kita akan gunakan racun tikus generation. Okay. Okay. So biasanya update kurang kenapa update kurang ni biasanya kadang-kadang disebabkan oleh big shyness lah kan. Big shyness ni dia big shyness ni dia kadang-kadang dia berlaku pada satu jenis racun saja. Tapi kalau big shyness yang serius letak 2 jenis racun baru, 3 jenis racun baru pun kadar uptake dia, kadar dia makan itu pun kurang daripada yang diperlukan, 20%. Okay? Kalau 30% okey lagi, kalau 20% ke bawah tu memang sangat kurang lah. Kurang tak apa, tapi kalau damage dia tinggi kan, damage TLM kalau damage dia tinggi tu sangat kita risaulah. Shyness ni suka kita nak mengawal menguruskannya, memerlukan masa lah untuk kita nak pastikan tikus ni betul-betul, sebab shyness ni dia develop by generasi so kita nak habiskan generasi tu. Okay. Cik Aiman Anwar akan tikus akan resisten. Okey. Sebenarnya setakat ni di Malaysia dan walaupun di international pun warfarin di Malaysia tiada lagi kes yang dilaporkan secara saintifik lah berlaku resisten. Yang saya baca daripada jurnal yang dilaporkan di Eropah lah berlaku
sistem pada warfarin lah. That's why kalau kita nak pakai racun tikus ni, kita perlu menggunakan racun tikus yang mencukupi lah. Sebab di kawasan-kawasan populasi tinggi, tikus ni dia perlu makan little dose dia ataupun LD50 dia panggil tu, yang boleh membunuh dia. Kalau dia makan kurang daripada tu, disebabkan oleh populasi dia tinggi lah. Contoh, racun tikus tadi dikongsi lebih daripada seekor tikus. Kalau saiz dia kecil, dikongsi lebih daripada seekor tikus atau 3 ekor tikus kongsi tu, tak cukup little dose LD50 dia tak mati. Cuma dia mengalami pendarahan dalaman yang mild, dia sakit, tapi tak mati. That's why pulang tabur period tu, masa tu penting. Bergantung kepada show. Bergantung pada show yang telah disyorkan oleh pengeluar lah. Macam kita butik atau guna tikus butik G2 atau butik S kita, selama masa kita 5 hari. Maksudnya lepas 5 hari kena top up racun. Kalau uptake dia melebihi 20%. Maksudnya tikus ada lagi. Tapi kalau kita tak top up, maksudnya kehilangan racun tikus tu tinggi. Tapi kita top up racun tikus tu. Tak tambah yang hilang, tak ganti yang hilang tu. Tapi yang berlaku, tikus tadi akan recover. Akan sembuh. Akan sembuh. Dan apabila kita tabur, contohlah kita tabur balik racun tikus tadi pada hari 30. Ataupun kita tabur pada hari yang ke-21. Tikus tu dah sembuh dan dia perlu makan dos yang penuh balik. Baru dia mati. Itu jadi rugi tu. Racun tikus ada kat store, tapi tabur tak ikut masa lah. Mungkin masa tu mungkin disebabkan oleh kekangan buruh, kita faham juga. Okay. Ini gambar-gambar secondary poisoning lah kalau tengok. Selain daripada itu, sebab kita nak kurangkan penggunaan second generation di kawasan-kawasan yang unnecessary, kawasan-kawasan yang tidak diperlukan lah. Sebab dia boleh menyebabkan keracunan sekunder kepada non-target. Ini collateral damage ni. Okay. So, next kita pergi kepada racun tikus keluaran kita lah di FGV. Sebenarnya racun tikus ni, kita ada kilang kita di Pusat Penyelidikan Pertanian Tun Razak. Kilang kita sendiri, penyelidikan yang dijalankan oleh pihak kita juga di ladang-ladang Felda, ladang-ladang FGV, ladang-ladang Felda Teknoplan dan ladang-ladang pelanggan-pelanggan kita, ladang-ladang luar seperti di RISDA, di FEKRA, untuk kita dapatkan data dan kita develop satu formulasi yang sangat palatable, sangat terpanggil menyelerakan lah apabila tikus tu tengok. Dan biasanya baru dia akan datang lah. Kalau kita tengok semakin tinggi racun tikus tu, kelas dia semakin tinggi toksik dia. Okay? Dan apabila tinggi toksik dia, dia akan menyebabkan keracunan kepada non-target itu menjadi jadi apa yang kita syorkan adalah, okey, ni saya suka nak jawab soalan ni. Adakah efektif sekiranya penaburan butik dilakukan pada musim kemarau? Okey, sebenarnya ada sebelum-sebelum ni lah kan. Ada orang cakap tikus ni kena makan, kena minum air dulu baru mati. Lepas makan racun kena minum air baru mati. Sebenarnya itu tak tepat lah sebenarnya. Tikus bila dimakan racun tikus, dia akan mengalami keracunan. Ada air pun dia akan mengalami keracunan juga dan akan mati. Cuma kalau ada air, dia boleh mempercepatkan proses keracunan. Tapi musim kemarau lagi senang dia mati. Lagi senang dia mati sebab kawasan tu lebih hostile. Dia kawasan panas. Dia kalau nak bergerak pun dia perlu bergerak di kawasan yang cukup panas. Kalau dia lemah, dia cepat mati. Okay. Terima kasih Cik Niza kerana menonton ni. Okey. Mr. T. Hui Siang saya jawab. Secondary poisoning lah. Kalau nak elakkan daripada secondary poisoning ni, biasanya kita tabur
di kawasan-kawasan yang burung pungguk jelapang, populasi burung pungguk jelapang kita tu kurang. Okey, kita tahu juga di kawasan-kawasan yang kita tak nak tabur sebenarnya racun second generation sebab ada secondary poisoning, tapi disebabkan oleh keperluan sebab serangan tinggi, so kita tabur jugalah di kawasan tu. Tuan-tuan boleh tabur dengan jumlah yang tepat lah. Maksudnya jangan tabur secara berleluasa, tabur double pit, tabur dengan cara yang betul. Satu pokok akan terima satu racun tikus saja. Okay? Dan kita monitor lepas 7 hari top up racun tikus tu. Ataupun jenama yang pakai lah. Ada yang 4 hari, mungkin lepas 4 hari top up racun tikus tu. Jangan tabur dengan jumlah yang banyak. Okay? Sebab secondary poisoning ni, dia bergantung kepada juga second generation dia ada tingkat-tingkat dia macam slide yang saya tunjuk kat sini ni. Okey. Kalau bromodiolon dia second generation tapi dia tidak sekuat ataupun setoksik racun yang di kelas atas dia. Rodifakum. Rodifakum tak setoksik yang kat atas dia tu. Rocamafan. Jadi kalau tuan-tuan ada nak pakai juga racun second generation, tuan-tuan boleh pilih racun dalam kelas second generation yang paling rendah toksik dia, ataupun kita panggil LD50 dia, value of LD50 dulu. Tuan-tuan tengok kat sini bromodiolon lah, bromodiolon putih gitulah tuan-tuan okey. Okey, so kita ada butik S lah, butik S. Butik S sebenarnya kita ada actually kita ada 2 formulation, tapi kat sini saya tunjuk yang formulation 12.5 gram 12.5 gram chlorpheniramine, lebih baik daripada warfarin. Dan setakat ni kita pakai, kalau kita pakai dengan cara yang betul, menggunakan pusingan yang betul, ditabur pada masa yang betul, kita akan dapat result yang berkesan. Sebab kita ada buat last case study dekat grup kita grup FGV di kawasan Tembangau sana. Kawasan yang terjejas lebih kurang dalam 14,000 hektar serangan dia. Ladang yang paling tinggi serangan dia pada masa tu adalah serangan dia adalah kumulatif dia, dia punya damage dia adalah 34%. Okey. So kita buat task force dan kita monitor. Sebenarnya pengawalan ini kadang-kadang racun tu tak salah. Racun tu berkesan, cuma kaedah penaburan kita mungkin tak tepat. Semasa yang kita nak tabur tu tak betul. Okey. Dan juga ada kawasan supervision lah, kawasan-kawasan yang tak tabur pun kawasan tu. Itu apabila kita monitor dari segi productivity, dari segi kaedah penaburan, dia akan mendapatkan kesan yang lebih baik. Okey. Sebab dalam satu hari seorang pekerja di kawasan ini kita ambil average lah. Kawasan flat biasanya seorang pekerja boleh pergi menabur racun tikus meliputi kawasan 10 hektar. 10 ke 12 hektar lah. Kalau kawasan teres 12 hektar. Kalau kawasan gambut mungkin 10 hektar. Tapi kalau kawasan flat atau undulating, kita boleh pergi sehingga 12 hektar. Jadi kalau pekerja kita tabur, kalau kita tengok rekod produktiviti dia tu, kalau tabur apa namanya, sepatutnya tabur certain jumlah dia, tapi jumlah dia banyak. Sepatutnya tabur 2 kotak je. Okey, tengok hari tu seorang boleh tabur dalam 5 kotak. Itu sebenarnya tak betul cara penaburan tu. Adalah dia buang mana-mana tu. Okey. Terima kasih Encik Samsudin ni. Encik Samsudin ni kita punya urus kelang racun tikus kita di Jengka Pahang. Okey. Okey, ni racun tikus generasi kedua kita. Butik G2. Okey. Butik G2 6 gram. Okey, butik G2 6 gram ni packaging dia ada 2. Dalam kotak, ada juga dalam bentuk
pengipil lah Baldi ni. Butik jitu kita ni adalah AI dia adalah role model lah. Kalau tengok dalam slide yang saya tunjuk tadi tu, dalam second generation LD50 yang paling rendah sekali, yang paling rendah toxic sekali adalah bromodiol. Compare to prodimethyl dan juga procomafan yang paling tinggi sekali. Itu sebab kalau kita nak tabur di kawasan-kawasan yang ada serak burung pungguk, populasi tinggi, tikus, serangan tinggi, kita ada burung pungguk, dan kita nak jaga burung pungguk tu, saya galakkan kita gunakan butik jitu lah sebagai racun tikus yang paling sesuai untuk tabur. Kalau tak, kita akan menghadapi risiko burung pungguk kita mati disebabkan oleh keracunan. Hi, Miss Catherine. Thank you for watching our live streaming. Okey, berapa angguran dos mount? Little dose lah. Little dose bergantung kepada berat badan tikus tu dan juga bergantung kepada apa racun yang kita pakai lah. Saya bagi contoh, kalau butik S, chlorphacinol. Chlorphacinol, biasanya tikus perlu makan lebih kurang dalam 4.5 gram chlorphacinol saja. Kalau berat dia 130 gram. 4.5 gram ke 4 gram untuk dia mati. Dan biasanya average normal dia mati lebih kurang dalam masa 5 ke 10 hari. 5 ke 10 hari. Dalam masa 7 hari tu biasa kita jumpa. Tapi kalau tuan-tuan tabur racun tikus, mati esok. Jumpa esok. Itu bukan sebab racun tikus. Kalau siapa claim luar racun tikus, antikoagulan, esok mati jumpa, itu tak percayalah. Okay. Terima kasih. Saya punya tim Cik Hafiz dan juga Tuan Farid daripada Felda Technoplan yang join streaming kita. Okay. So next kita nak cerita juga, ini kawalan kimia ni dari segi, sebenarnya slide ni adalah SOP. SOP ni dia bergantung kepada syarikat-syarikat ataupun badan-badan yang menjalankan proses penaburan racun tikus ni. Sebab tahun ni kita FGWS, racun tikus ni bukan kita pakai di kawasan FGW saja. Tahun ni kita juga share benefit produk kita sama-sama dengan pihak IOI Plantation, Tradewin, Genting Plantation, Tabung Haji, Pekra, dan banyak lagi badan-badan luar. Dan apabila saya pergi kat sana, dia punya SOP penaburan racun tikus tu berlainan. Tapi sebenarnya dalam berlainan tu, jangan tengok berlainan tu, kita tengok persamaan dia. Dan persamaannya, saya nak cerita persamaan kat sini lah. Persamaan kat sini adalah selemasa taburan tu, ada selemasa dia. Sama ada 4 atau 7 hari. Tapi kalau kita pakai butik racun tikus kita, butik S atau butik kita, 7 hari. Dia lepas 7 hari kena tabur. Okay? Tapi sebelum kita buat kawalan, yang paling penting sekali, kita ada pre-census treatment dulu. Kena banci dulu. Okay? Kena banci dulu serangan sebelum kita tabur racun tikus. Sebab tu kita akan dapat data sebelum tabur berapa persen serangan dia. Lepas tu 21 ke 30 hari lepas kita tabur, kita banci balik serangan baru masih tinggi ke, masih rendah ke, ataupun sama saja. So itu justifikasi yang paling mudah kita nak tengok. Besar tak besar kawalan kita. Kita tak nak bila serangan tinggi juga kita kata racun tikus tak berkesan kan. Ini bukan sebab saya jual racun tikus. Kita buat research benda ni. Kadang-kadang kita punya operasi kita tak betul. Operasi kita tak betul. Kadang-kadang kita punya cuaca kita tabur tu tadi. Banjir ataupun lokasi kita tabur tadi tu. Tabur dengan cara yang salah, main campak saja merata-rata, tak banci balik. Itu kena tengok. Okay. So kita tabur. And then lepas 7 hari, kita akan tengok balik kalau uptake dia okey, saya jawab ni. Saudara adik adakah kemungkinan tikus mengambil umpan tetapi tidak memakannya? Okey, betul. Ada.
Itu sebab kalau kawasan-kawasan populasi tinggi, kita tak galakkan tabur racun tikus dengan jumlah yang banyak, kuantiti yang banyak. Dekat satu lombok saja. Dekat satu tempat saja, satu point saja. Sebab tikus ni, dia makan racun tu, lepas tu kadang-kadang dia akan bawa balik ke dalam barus dia. Barus ni lubang dia lah. Dia akan bawa balik, dia akan stok kat situ. Okay? Kalau yang bujang, teruk lah. Kalau yang ada family, okey lah. Dia makan kat family dia kan. Tapi, itulah. Okay? Itu sebab kalau kawasan-kawasan yang populasi tinggi, kita ada buat kajian juga multiple pit, maknanya kita tabur lebih daripada tu. Admin saya dah cakap dah sejam lah, saya tak perasan lah. Okey, insyaAllah dalam 10 minit lagi saya akan settle lah. Kita akan tengok juga benda ni, soalan-soalan ni. Okey. Cik Najul terima kasih kerana menonton. Berdasarkan diet tikus, buah sawit pada umur pokok yang mana menjadi favourite? Okey. Sebenarnya, dia makan semualah. Buah pokok tinggi ke, pokok tinggi ke, asal daripada pokok. Nah, cuma akses dia. Kalau pokok tu yang mature ataupun matang muda, ataupun buah tu buah immature, rendah, dia tak perlu tenaga lebih untuk dipanjat, itu dia lebih suka. Okey? Yang dia lebih suka lah. Dia tak prefer pokok tinggi ke pokok rendah, tapi yang dia nak akses senang dekat dengan kawasan persembunyian itu sebab kawasan-kawasan yang abandoned, kawasan-kawasan yang rehab. Yang rehab ni di kawasan-kawasan yang ujung-ujung Tanjung sana, orang tak pergi, tak lama tak tengok, kawasan tu lah serangan tinggi, populasi tinggi kat situ. Okay? So saya dah sebut tadi 20% kena tabur. Okay, lepas lebih 20% lagi tabur lagi, sehinggalah uptake dia tu kurang daripada 20% juga. Okay? Okey, Pak Andri soalan dia Pak Andri, sahabat kita daripada Pedimas macam komen teralil. Okey, saya galakkan kalau tuan-tuan kena tengok dengan damage jugalah, damage juga. Kalau uptake tinggi tapi damage pun masih tinggi juga, damage still high, we have to look into to change new pet lah. Tapi kalau damage uptake 100% tapi damage dah reduce, so itu ada kesan positif yang racun yang digunakan tu memberi kesan yang boleh membunuh. Okay? If not, kita kena tukar racun tikus lah, sama ada kita pakai second generation ataupun kita pakai first generation lain selain daripada racun tadi lah, Oma tetralil tadi. Okay. Terima kasih Cik Ustazah is coaching Okay. Cik Idrus juga, kita punya R&D people yang join dan bantu kita dari segi teknikal. Cik Wan. Okay. So orang biasa tanya, dekat mana kita nak tabur racun tikus ni? Siapa yang tengok-tengok kan? Yang berkucik kan? Dekat mana kita nak tabur racun tikus ni? Sebenarnya nak tabur racun tikus ni kita ada dua perspektif lah. Okay, kita ada dua perspektif. Pertama perspektif tikus lah. Jadi tuan-tuan, perspektif tikus ni tuan-tuan tabur kat mana pun dia jumpa cari. Sebab dia gunakan jari hidu dia. Tuan-tuan tabur dekat celah pelepah ke, bawah tandan ke, bawah pelepah ke, atas pokok ke, dia akan jumpa cari. Okey? Tapi yang merisaukan kita adalah perspektif manusia. Sebab manusia ni lepas kita tabur, kita akan masuk lepas 7 hari, kita akan top up yang hilang tadi. Jadi kalau kita tak ada standard yang di mana kita nak tabur dan di mana kita nak cari balik, jadi kita akan keep on tabur lah walaupun sebenarnya tikus ambil. Yang tabur burung kita, burung A tabur dekat bawah pelepah. Burung P datang lepas 7 hari, dia tengok dekat dalam bulatan sawit, dalam bulatan circle ni tak ada racun tikus. So dia top up racun tikus. Sebenarnya tak hilang pun. Jadi kita ada satu standard. Dan standard kita ni bergantung kepada polisi syarikat juga. Tapi apa yang saya monitor lah, senang nak nampak. Kita tengok burung
dalam bulatan menghadap lorong tuai. So apabila lalu lorong tuai nampak racun tikus tu. Ataupun ditabur dekat celah paduk pelepah juga. Pun boleh juga. Ataupun ditabur dekat tepi susunan pelepah yang berada di antara dua pokok. Okay. That's why kita apabila kita pergi sharing knowledge dengan plantation big plantation macam IOI, penting kan. So kita boleh sharing knowledge dan apa yang mereka buat kita boleh tengok dan kita boleh implement juga di kawasan-kawasan tu. Okay, Cik Man, terima kasih kerana join. Okay, Cairil Johari Puan akan perlu kempen berkedua seperti setengah cakap. Okay, betul. Sebenarnya saya lupa tadi. Sebenarnya 1 tahun biasanya ada 2 kempen biasanya kita buat. Dan kempen ni ada 2 jenis. Satu kita panggil calendar betting. Okey, calendar betting ni maksudnya walaupun populasi tikus tu tak tinggi ataupun serangan dia sudah, syarikat-syarikat ni ataupun pekebun-kebun ni akan tetap juga menabung racun tikus. Sebab dia tahu tikus tetap ada, kalau kita tak kawal, populasi dia akan boom dan serangan akan tinggi untuk tahun hadapan. Selain daripada itu, ada juga kita panggil kaedah, Tuan Khairil kaedah kita panggil selective betting ataupun spot betting lah. Maksudnya kita akan pilih, contoh kawasan kita luas. Kadang kita ada 2,000 hektar contoh Ni yang luas lah 2,000 hektar. Kita first half, macam practice kita di FGV, first half, bulan 1 sampai bulan 6. Kita akan tabur dengan kaedah calendar betting. Kita akan tabur, semua kawasan akan terima racun tikus. Sebiji. Okay. But second half, kita akan tengok dari segi bancian. So, ladang-ladang akan banci dan rekod-rekod bancian tadi dia akan bagi dan kita akan tengok kalau serangan melebihi 5%, baru kita akan pergi di kawasan blok-blok tertentu saja. Blok-blok tertentu saja supaya kita dapat tackle masalah at the point happen lah kat situ. Dan secara tak langsung kalau tengok macam ni, kita dapat mengurangkan kos lah. Sebab kadang-kadang kalau nak buat calendar betting ni, untuk kawasan 2,000 hektar, banyak tu kos dia. Kan? Tapi kalau kita buat calendar betting dan spot betting, kita dapat mengurangkan kos penaburan dan kita juga dapat monitor dari segi keberkesanan. Okay, terima kasih Cik Yahya. Okay. Okay, last topik kita pada petang ni admin tadi lebih lah. Okay, kaedah pengawalan secara biologi. Tadi pun ada orang juga tanya juga. Okay, sebelum saya pergi tu saya jawab soalan Cik Muhammad Hanis Abdul Razak. Adakah masalah tak racun tikus tak sampai? Ini salahnya? Betul. Okay. Di kawasan-kawasan yang bersepadan dengan hutan apa yang kita dapat ni pengalaman yang kita pergi dekat kawasan-kawasan ladang kita yang bersepadan dengan taman negara lah dekat Endarompin kita dapat racun tikus. So ni bukan haiwan ternakan, babi hutan babi hutan makan racun tikus kita. Babi hutan makan racun tikus kita. Walaupun kita tabur racun tikus ikut spek juga, satu pokok satu betul, tapi dia pergi keliling akan cari juga. Dan juga kalau kawasan-kawasan yang ada haiwan ternakan, that's why kalau ada haiwan ternakan, biasanya first kali elakkan ada haiwan ternakan kat situ lah, itu yang terbaik. Tapi kalau tak boleh juga, kita kena letak racun tikus tadi di kawasan yang susah dia nak akses. Macam di parut pelepah, parut pelepah di tengah bawah kena letak racun tikus tadi. Supaya haiwan ternakan kita tak boleh ambil. Okey? Tapi dalam Cik Amir biasanya menabur racun tikus ini selepas proses penuaian, tapi dalam keadaan apa yang paling sesuai dalam musim panas atau okey. Sebenarnya kita galakkan untuk menabur racun tikus ni pada musim kering lah. Pada musim kering, panas lah pada musim kering supaya
produktiviti kita. Burung kita boleh menabur dengan banyak dalam kawasan yang luas pada waktu berkenaan, dan juga toksikologi tikus apabila dia makan racun tu, kawasan pada waktu musim kering lebih senang dia mengalami keracunan lah. Okey. Okey, Encik Mr. Bala tadi Mr. Bala tanya tadi pasal membanci serangan tikus. Okey, kita pergi kaedah membanci ni sebelum kita pada kawalan biologi ni. Okey. Kaedah membanci racun tikus ni, kalau kawasan-kawasan yang apa namanya biasa kita banci, kita akan ambil dalam bentuk plotting lah. Plotting ni maknanya dalam satu blok lebih kurang dalam 10 ke 20 hektar. Lagi kecil lagi bagus, kita akan banci 100 pokok. 10 baris kali 10 baris dapat 100 pokok, sudah kira percentage dia. Itu yang kita boleh praktiskan. Tapi juga selain daripada itu, kita juga boleh banci dengan menggunakan kaedah black band, BBC lah, black bunch count. Nanti kita akan banci satu baris pokok, lepas tu selang lagi 20 baris kita akan banci sampai ke ujung. Itu boleh juga, tak ada masalah. Tapi yang tu lebih marah lah pekerja tu nak jalan tahu. Tapi biasanya kita integrasikan dengan black bunch count dia banci. Dan kaedah yang paling mudah sekali adalah kita banci kat platform. Okey, kita banci kat platform di mana kita banci serangan baru saja. Platform. Okey, itu lagi mudah, tak payah berjalan lah. Dan data dia hari-hari boleh. Data tu hari-hari kita boleh jumpa. Okey. So last topik ni, last lagi Okey, kaedah pengawalan secara biologi. Sebenarnya kaedah pengawalan tikus secara kimia tadi, jika kita integrasikan dengan kawalan secara biologi, dia lebih memberikan kesan yang lebih sustain, lebih makan lah, yang lebih lestari untuk keberkesanan jangka panjang lah. Di mana dalam konteks ni kita menyediakan satu sarang burung pungguk jelapang lah kita panggil BOB, Barn Owl Box. Okey, di mana kita akan establish Barn Owl Box ni dekat ladang kita supaya burung pungguk jelapang tadi ataupun Taito alba javanica dia, apa saya bagi macam tu lah, Taito alba javanica tu datang dan menghuni sarang burung tu. Sebab apa kita kena buat sarang? Sebab burung pungguk ni dia tak boleh buat sarang sendirilah. Dia secara semula jadi dia bersarang di celah-celah kayu, dia celah lubang pada pokok, di celah-celah batu dalam gua, ataupun di kawasan-kawasan opening lah, macam dalam stok, kawasan-kawasan sunyi. Dia akan bersarang dekat kawasan berkenaan. Jadi apabila kita sediakan sarang burung pungguk ni, dia akan lebih senang untuk duduk kat situ. Dalam masa yang sama, kenapa spesies Taito alba javanica ni? Sebab diet dia 99% adalah tikus. Apabila 99% adalah tikus, so secara teorinya dia akan makan tikus berterusan. Setiap malam, dia makan malam ni, dia tak makan tengah hari So dia akan keluar pada waktu malam untuk hunting, berburu. Lepas tu dia akan waktu siang hari dia tidur lah. Okay? Dan dirian dia, kalau kita tengok, bukan tu pada polisi syarikat juga, tapi apa yang kita syukurkan dekat grup kita, setiap sarang tu boleh cover 20 hektar. Okey? So, boleh cover 20 hektar. InsyaAllah boleh. boleh. Okey. Dia cover 20 hektar kawasan dan kita banci dia. Kalau penghunian dia, maksudnya penghunian sarang yang kita install mula-mula tu lebih daripada 80%, kita akan tambah sarang dia 1 kepada 10 hektar. Okey. Okey, ini cycle dia burung pungguk jelapang ni ataupun Taito alba javanica ni. Dia bertelur, lepas tu 32 hari dia menetas. Lepas tu mak dengan atau parents dia akan jaga anak dia tu dalam masa 8 hingga 9 minggu. Lepas tu anak dia tu dah boleh terbang, anak dia akan keluar cari sarang lain untuk
mengembangkan populasi di tempat. Itu sebab dalam kawasan kita tu ada sarang burung tapi tak cukup. So burung ponggok anak generasi kedua ni akan pergi kawasan-kawasan lain dan kita dah rugi dah kat situ. Sebab sebenarnya kita dapat free je. Okay? Design dia sebenarnya kita tak apa-apa titik beratkan sangatlah design kayu ke apa ke, tapi ada beberapa faktor ni saya nak sharekan quick info lah. Kenapa sarang burung yang kita pasang tak ada penghuni? Pertama sekali, nampak tak pintu sarang burung ni? Pintu dia ni, dia tidak boleh menghadap timur dan barat lah. Sebab matahari naik, matahari terbenam. Dia kena menghadap utara selatan lah. Okay? Dan biasanya sarang burung ni ada dua pintu. Ada satu pintu tu okey. Kalau ada dua pintu, pintu belakang tu adalah untuk maintenance. So jangan buka pintu belakang tu. Belakang tu adalah tutup. Sebab burung ponggok dia tak suka pada cahaya. Jadi kalau waktu siang dia nak tidur, dia tak overtime malam tadi, tak boleh. Dia akan menjauhi sarang tu. Okey, pertama. Yang kedua, kenapa sarang burung kita ada penghuni? Sebab pintu sarang burung kita tertutup. Sebab apa? Lepas ni kita tak pruning dia. Dia akan menutupi pintu tu, tak boleh, burung tak boleh keluar dan masuk. Satu lagi, kalau lepas sawit tu tertutup bahagian atas dia. Okey, tutup bahagian atas dia. Jadi serangga lain lah, bukan serangga, haiwan lain. Tim kita pernah jumpa ular pun dalam tu. Dan saya pun pernah jumpa juga apa nama dia? Musang pun ada juga. Dekat situ juga. Okey. Yang kedua, okey, kita nyoktai tu Cik Mazan. Mazan, terima kasih kerana menonton. Kalau siapa-siapa nak sarang burung ponggok boleh kontak Cik Mazan. Okey. Apa nama, satu lagi, kenapa sarang burung kita ni tak ada penghuni? Kita pasang di tepi jalan. Jalan pertanian, biasanya di tepi jalan ni orang pasang. Tak boleh kita pasang at least kalau ikut SOP kita 5 pokok ke dalam. Lagi dalam lagi bagus lah. Sebab kawasan tepi jalan ni gangguan dia tinggi. Jadi burung ponggok ni dia nak kawasan yang sunyi untuk berehat pada waktu siang. Bila kita letak kat tepi jalan banyak lori lalu ada bunyi bising, dia akan menjauhi kawasan. Okey. Ini jantan betina dia. Ini terima kasih kepada tim R&D kita kerana share gambar ni. Okey, jantan betina dia biasalah jantan kalau pasal ni marah pula kan. Jantan handsome sikit lah orang tengok yang ni jantan yang ni jantan putih bahagian bawah dada dia. Ini betina. Okey. Mereka akan berpasang panggil apa namanya, burung ponggok ni sebenarnya tuan biasa dengar poligami kan. Poligami. Burung ponggok ni dia terbalik sikit kan. Dia monogami. Monogami di mana dia setia sampai ke akhir hayat lah dengan pasangan dia. Okay? Kalau kita jumpa kahwin paksakan dia kan, so dia duduk dengan pasangan lain, biasanya akan mengambil burungan lah. Okay? Cik Alim, terima kasih Cik Alim. Okey, dan juga kita tengok bahagian dalam dia lah. Kalau betina di warna putih dalam dia. Cuma biasanya kalau jantan ni kalau kita tengok dia akan, kalau terekam bahagian dada dia tu warna putih lah. Okey. So macam mana kita nak tahu ada burung tu? Paling mudah sekali kita ketuk sarang dia lah kan. Ketuk sarang dia, burung tu terbang. Adalah dia kan. Tapi kalau burung tu memang tak ada kat situ, kalau kita nak tahu juga, kita boleh tengok ni, kita nama dia pellet najis ni. Ataupun ini adalah seekor tikus yang dia makan. Dia telan macam ular tu, kepala dulu, ekor kemudian. Telan. Okey. Lepas tu, dia akan hadam, lepas tu dia akan muntahkan balik. Biasanya kalau di mana sarang tu masih baru, biasanya pellet najis ni masih lagi basah. Kalau kering tu dah lama, masih lagi basah. Itu adalah barulah. Kalau kita tengok kat sini, kalau kita keluarkan satu ni,
Cik Hasan Cik Hasan salah satu Cik Hasan Wahab, salah satu kawalan dia guna Python sebenarnya ular ni dekat ladang kita ada ular hitam. Ular hitam tu boleh gunakan sebagai kawalan biologi dia, tapi dari segi psikologi dia kita tak galakkan bela ular ladang tu. Ular makan tikus bagus, tapi psikologi dia, kerja kita kalau nampak ular dia akan abandon blok tu satu round. Okey, jadi kita galakkan untuk kita buat kawalan menggunakan burung pokok jelapang lah. Okey. Okey, ini gasket najis, pellet najis tadi tu kita ambil dan kita keluarkan kat lab, kita tengok tikus, spesies apa, semua kita boleh tengok balik lah. Okey. Cik Rizal, terima kasih daripada Bukit Besar. Terima kasih kerana menonton live streaming kita. Okey, ni saya nak kongsi juga sebelum yang slide yang last tadi. Kajian kita bersama dengan UPM. Terima kasih pihak UPM dan juga tim R&D kita. Pada tahun 2013 kita telah permit untuk membawa 16 ekor burung punggung lapang ke Felda, gugusan Felda Sahabat di Lahad Datu. So tadi latest sehingga kini pada tahun 2020 kita ada 1,500 ekor tikus burung punggung. Kita dah tag terutamanya di Felda Sahabat di wilayah selatan lah. Selatan ke timur saya tak pasti tapi kalau kita tengok burung punggung ni dia senang membiak. Kalau kita sediakan tempat untuk dia tinggal dan makanan dia cukup, dia akan membiak dan dia membantu untuk mengawal serangan tikus. Okey. Ini ini projek yang kita buat kat Sarawak, Lahad Datu. Selain daripada itu semula jadi burung kita panggil burung sewok ataupun black shoulder kite ataupun elanus. Okey. Juga makan burung punggung juga. Dia makan tikus juga. Dah sasul dan nak lebih masa ni sasul juga. Okey. Yang terakhir, ini free je. Ini free je ni. Tuan-tuan, di kawasan-kawasan tanam semula, kita cadangkan untuk tuan-tuan set up simpul atau tiang tenggek lah. Tiang tenggek biasanya 1/5 hektar kita akan establish dekat kawasan-kawasan tinggi, sebab pada waktu siang, burung elang akan gunakan tiang tenggek ni tempat duduk. Dia makan mangsa dia. Okey. Lepas tu pada waktu malam buka shift pada waktu malam, burung punggung akan jadikan perching pole tadi atau tiang tenggek ni tempat untuk satu platform untuk dia duduk dan dia akan hunting sebab kawasan tanam semula pokok masih kecil. Jadi tikus ada tapi burung punggung tu tak ada tempat untuk dia memburu. Jadi dia akan jadikan platform ni untuk dia duduk dan dia memburu lah. Okay. So sebelum saya saya akan baca komen-komen, kita tinggal komen-komen yang saya boleh jawab. Terima kasih Cik Zulkifli daripada FGW Sampadi, Airil Jamhari Okay. Ada lagi soalan Okey, so secara ringkas lah kita kongsian petang kita, sembang santai kita berkenaan dengan tajuk pengurusan tikus secara bersepadu di kawasan ladang sawit. Dan tuan-tuan kalau ingin dapatkan maklumat lanjut berkaitan produk-produk kita, terutamanya pada hari ini kita akan cerita pasal racun tikus, tuan boleh kontak nombor-nombor yang ada di skrin telefon tuan-tuan masing-masing, ataupun yang tengok dari laptop boleh kontak Cik Mustazah atau Mr. Lu ataupun Cik Zeti untuk dapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan produk ni lah. Dan untuk pengetahuan sesi-sesi akan datang, kita akan teruskan juga pengongsian ilmu ni.
bukan hanya kita nak jual produk ni, sebenarnya kita dapat kongsi maklumat. Sebab kalau kita pastikan apa namanya, kawan-kawan kita, pelanggan kita ataupun community planters kita faham macam mana kita nak mengawal pengawalan tikus secara berkesan ni, jadi lebih mudah kita nak kawal. Jadi ayat yang kita nak gunakan ni adalah lebih streamline, sama saja. Okey? So, saya scroll sekali lagi kalau ada. Okey, saya jawab satu soalan daripada Planters Elias Chinensis. Okey, adakah peluang untuk kita membuat program diselang-selikan? Okey, sebenarnya kita racun tikus first and second generation yang ada dekat market sekarang ni. Dan ada juga yang guna vitamin. Kita galakkan pakai racun tikus yang satu kelas saja tu. Kalau ada isu dari segi acceptance, isu dari segi effectiveness, baru kita shift dia. Jadi kita tak adalah every 6 months kita tukar, boleh nak buat. Tapi pastikan, sebab racun tikus ni dia berlainan AI dia, berlainan brand dia punya period dia ataupun dia punya sela masa taburan. Ada yang kena tabur hari ni, lepas 4 hari kena top up. Ada racun lepas 7 hari kena top up. Jadi kalau kita main tukar-tukar aja, kita takut pekerja kita top up. Katanya lepas 4 hari, dia dapat lepas 7 hari. Dia memberi kesan dari segi keberkesanan dan juga toxicity yang seterusnya dapat nak bagi bunuh. Okey. Saya scroll sampai bawah. Lepas tu kalau tak ada, kita akan akhiri kita punya ni lah. Okey. Cik Wan Fakhruddin, terima kasih kerana mengikuti live streaming kita pada ini. Dan seterusnya kalau selepas ni video-video ni boleh share lagi kepada mereka-mereka yang boleh tengok lagi selepas ni. Okey. Akhir sekali, kita punya producer Cik Zuria Sazri, terima kasih. Terima kasih atas komen-komen dan like, share yang telah diberikan kepada program kita pada hari ini. Stay safe, kita jaga kita. Pastikan duduk rumah saja, jangan ke mana-mana. Tapi plantation sector boleh keluar ke ladang, tapi amalkan penjarakan sosial. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon maaf kalau ada sebarang kekurangan di sepanjang tempoh perkongsian maklumat dan ilmu tadi. Sesungguhnya lemah itu daripada kelemahan diri saya, dan yang lebih itu adalah daripada anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.